Assalamualaikum, siapa dah masuk, tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Dan tuan-tuan yang belum panggil partner tuan-tuan yang nak join tuan-tuan hari ni, text dia, Ustaz Nasar dah ready. Kita akan mulakan pengajian kita sebentar lagi. Kita masuk ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke 18. Semalam sebelum ni ada orang kata saya punya suara slow ya. Rasa saya okey je kot, sebab bila saya tengok semula daripada FB okey je, saya tak ada pula rasa macam perlahan pula suara tu. Kita pun dah pakai mic kan. Tuan-tuan jemput masuk, tuan-tuan berada di mana bagi tahu dengan saya, tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita sebentar lagi. Kita ada, hari ini kita bahaskan ayat yang ke 18 daripada surah Yasin. Silakan jemput masuk. Kalau tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab nanti kita share screen. Siapa-siapa pelajar yang baru masuk, baru join kita hari ini, saya ucap selamat datang. Dan insya-Allah kita akan bahaskan surah Yasin. Dan kalau tuan-tuan nak tengok ayat-ayat yang telah pun kita bahaskan, tuan-tuan pergilah scroll ke atas di kita punya FB Al-Furqan. Silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. Silakan. Silakan jemput masuk. Silakan. Tuan-tuan yang belum panggil partner tuan-tuan ataupun kawan tuan-tuan yang ustaz nak tuan-tuan nak ajak join kita punya program ni, boleh text dia sekarang. Bagi tahu kelas kita dah nak start, join. Biar mata yang ada dekat dalam kita punya program ni ramai sikit. Jadi kalau tuan-tuan seorang, cari lagi seorang, maknanya double up lah. Sebelum ni kita punya viewers kat situ ada lebih kurang dalam 50 orang lebih kan. Jadi kalau tuan-tuan cari seorang satu, adalah apa kita panggil, bertambah. Siapa-siapa yang baru masuk tu, kalau tuan-tuan rasa seronok, ajak kawan lain untuk join juga, supaya ramai viewers dia. Dan siapa-siapa yang belum share, tolong share tuan-tuan, tolong share di FB masing-masing. Kita meriahkan kita punya pengajian ni. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Hari ini adalah benda yang saya nak bahaskan. Saya nak bahaskan tentang maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang melekat dengan fa'il. Nanti saya jelaskan pada tuan-tuan. Hari ini ayat ni agak panjang, so kita boleh bermewah-mewah dengan perkataan lah. Bermewah-mewah dengan perkataan. Dan hal yang berkaitan dengan tafsiran tu, kita boleh pendekkan sikit lah. Kita bahaskan tentang ayat tu sendiri dengan lebih detail makna ayat, dan kemudian kita tengok hal teknikal dia. Selalunya kalau ayat pendek-pendek, saya ambil masa panjang untuk kita tafsir ayat tu lah, kita ambil qaul ulama tu lah, kita ambil qaul ulama ni lah, apa dia pandangan dia tentang ayat tu dan sebagainya kan. Jadi hari ni ayat ni agak panjang, so yang tafsir tu kita boleh kurangkan sikit je. Silakan jemput masuk. Kita akan mula sebentar lagi insya-Allah. Siapa-siapa yang belum ajak member tu, bagi tahu dengan member dekat dalam dalam WhatsApp group tuan-tuan tu. Cepat-cepat, Ustaz Nasar dah ready. Silakan. InsyaAllah kejap lagi kita boleh mula doa. Kita baca Fatihah dulu. Saya mulakan Fatihah tu bukan apa, mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita. Tuan-tuan kat sini semua dah, bukannya tak ada hidayah, banyak hidayah Allah dah bagi, cuma Allah minta Allah tambahkan hidayah pada kita tuan-tuan. Silakan. Jemput masuk. Silakan. Jemput. Siapa kawan-kawan yang belum masuk, teks dia sekarang, bagi tahu. Ustaz Nasar dah ready, jom masuk. Kita tengok program supaya dapat fresh from the farm.
Okey tuan-tuan, kita mulakan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Fatihah ya. Kemudian kita doa dan doa tu jangan sambil lewa tau. Tuan-tuan kena amin tu betul-betul Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. So kita baca Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat kita yang baru. Kita akan bahaskan ayat yang ke-18 daripada surah Yasin. Saya baca dulu, tuan-tuan puan-puan semak sama-sama. Kita boleh share screen, tuan-tuan jangan risau. Kalau yang tak ada Quran di tangan pun tak apa ya. Yang kita tengok mana dia nanti tuan-tuan. Baik. Qalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Kita consider dekat kita pisahkan rangkap dan narjumannakum tu kita pisahkan dekat sini. Ni rangkap lain. Ni rangkap lain lah. Yang ni tak ada masalah sebab ada sod lam yang sili tu kan. Sod lam ya ni sebenarnya wasal aula. Maksudnya apa? Ni kalau sambung lebih aula. Dia kalau qaf lam ya waqaf lebih aula. Maksudnya gitu Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kita tengok rangkap pertama dulu tuan-tuan Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu mereka telah berkata inna sesungguhnya kami tatayyarna bikum. Tatayyarna ni maknanya kami telah bernasib malang bikum dengan sebab kamu ataupun dengan kamu ataupun kerana kamu. Mereka berkata kami sesungguhnya telah bernasib malang disebabkan oleh kamu. Nanti kita jelaskan apa maksud dia tuan-tuan La illam tantahu lanarjumannakum. Pasti sungguh jika kamu tidak berhenti dari menyeru kami, mengajak kami kepada agama kamu, lanarjumannakum. Sungguh kami akan rejam kamu. Ni kata orang kampung tu kan. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Wala yamassannakum, dan sesungguh ataupun benar kami akan menimpakan ke atas kamu daripada kami azabun alim, azab yang pedih. Okey, tuan-tuan tengok rangkap yang pertama. Qalu, nanti saya bawa rangkap yang pertama. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu mereka telah berkata inna sesungguhnya kami tatayyarna kami telah bernasib malang. Kami telah bernasib malang. Tatayyarna bikum disebabkan oleh kamu, tuan-tuan. Ini kata-kata kalau kita tengok dalam konteks ayat ni tuan-tuan, ini adalah kata-kata daripada orang-orang di negeri tersebut, orang kampung tersebut. Mereka gunakan pelbagai cara untuk menolak apa yang dijawab, apa yang dibawakan oleh para rasul tersebut. Sesungguhnya mereka berkata sesungguhnya kami telah bernasib malang disebabkan oleh kamu. Kemudian sambung lagi.
la illam tantahi, la illam tantahu. Sungguh jika kamu tidak berhenti, kata dia, lanarjumannakum, confirm mesti kami akan rejam kamu. Sanggup gunakan siksaan secara fizikal, tuan-tuan. Lanarjumannakum, kami akan rejam kamu, kata orang kampung. Wala yamassannakum, dan sungguh pasti kami akan rasakan kepada kamu, kata dia, rasakan apa? Minna, daripada kami, azabun alim, azab yang sangat pedih. Kami akan rasakan kepada kamu azab yang pedih. Mula-mula dia kata, kami ni bernasib malang disebabkan oleh kamu. Kamu sibuk ajak kami sehingga menyebabkan kami ni ditimpa nasib malang. Tuhan kami akan Tuhan yang kami sembah ni akan kutuk kami, akan kenakan azab ke atas kami dan sebagainya lah. Kalau kamu tak berhenti, kami rejam kamu dan kami akan rasakan kepada kamu azab yang pedih. Tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ini, tuan-tuan, Allah menyebut, tuan-tuan faham ayat ni. Saya tahu tuan-tuan faham ayat ni. Sebab ayat tu jelas tau. Ayat Quran ni sebenarnya jelas. Mereka berkata, kami bernasib malang disebabkan oleh kamu. Tuan-tuan faham ayat tu kan? Cuma perbahasan kita ialah tentang nasib malang. Kenapa Allah cakap begitu? Dan nasib malang yang bagaimana yang dimaksudkan oleh orang-orang kampung ni? Maksudnya gitu. Tapi makna ayat tu tuan-tuan tahu. Tuan-tuan faham yang mana orang kampung tu menolak ajakan daripada para rasul tersebut sehingga kan sanggup mengatakan sesuatu yang tidak-tidak ataupun direka-reka. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita boleh ambil dalam konteks rangkap yang pertama itu, ini adalah persediaan yang perlu kepada seorang da'i, yang mana penolakan bukan sekadar penolakan secara fizikal, tuan-tuan. Tapi penolakan ini termasuklah dengan benda-benda yang tak ada pun diada-adakan. Dan ini biasanya akan didorong oleh iblis. Iblis akan menampakkan perbuatan mereka itu adalah betul. Dan kadang-kadang memang ada involvement daripada syaitan-syaitan juga, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok pernah jadi kes yang mana pada zaman Saidina Umar Sungai Nil dia tak keluar air kan. Sungai Nil tak keluar air sehingga kan Saidina Umar tuliskan satu surat dan suruh campakkan dekat dalam Sungai Nil. Macam tu. Supaya apa tahu dalam surat tersebut Saidina Umar jelaskan dengan terang. Kamu adalah lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Kamu ni makhluk Allah. Kalau kamu tidak mengalirkan air, yang mana aku akan doa kepada Allah Taala supaya timpakan sesuatu ke atas kamu. Kemudian mengalir air. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada didorong oleh iblis juga perbuatan mereka dirasakan betul. Dan apa yang saya nak sebut dekat sini ialah kadang-kadang penolakan itu bukan sekadar penolakan secara fizikal, tapi penolakan itu juga secara yang maya, ataupun kalau bukan maya kita sebut penolakan secara fitnah dalam bentuk mengada-adakan sesuatu yang tak ada. Jadi tuan-tuan, cara yang paling mudah untuk menolak atau untuk memberi alasan ialah memberi alasan kepada sesuatu yang tak ada. Macam mana saya nak masuk kan? Kadang-kadang seseorang tu tak perform kemudian bila kita tanya kenapa tak perform, dia kata dia kena sihir. Itu selalu terjadi. Bila sihir ni menyalahkan syaitan. Menyalahkan syaitan ataupun jin. Benda tu memanglah ada, tapi kadang-kadang jin dan syaitan pun kena fitnah juga dengan manusia. Jin kata, aku tak buat apa-apa pun dia. Tiba-tiba aku pula kena fitnah. Kononnya kena sihir lah, kena itulah, kena padahal individu tu sendiri yang tak perform kan. Jadi itu cerita lain lah. Tapi dalam konteks saya ini, para da'i kena bersedia. Sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang penolakan itu boleh juga terjadi dalam bentuk perkara-perkara yang tidak dilihat. Maksudnya apa? Maksudnya diada-adakan perkara. Sebab engkau lah dulu kebetulan masa tu pula kampung tu tiba-tiba ada busut runtuh ke apa kan. Sebab engkau ni lah kalau tidak ni sebab Tuhan kita dah marah ni. Ataupun sebab engkau ni lah busut ni runtuh sebab engkau datang bawa satu ajaran baru, agama baru. Ni dalam konteks dulu. Kalau dalam konteks sekarang ni macam ni tuan-tuan nak kaitkan? Macam ni tuan-tuan nak kaitkan dengan keadaan hari ni? Kalau keadaan hari ni ada kemungkinan lah.
ini pandangan saya je, tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa. Mungkin ada benda-benda spiritual lah yang dijadikan sebagai alasan. Maksudnya spiritual ni apa tahu? Spiritual yang merapu lah. Dan penolakan tu mungkin dalam bentuk sihir dan sebagainya. Ada juga sahabat-sahabat ustaz kita yang disihir sebab tidak disukai oleh orang-orang tertentu, macam-macam lah tuan-tuan. Jadi ini persediaan untuk para da'i. Jadi apa mereka kata? Qalu, mereka telah berkata, inna tatayyarna, sesungguhnya kami ini telah bernasib malang. Mana ada benda tu kan? Sesungguhnya kami telah bernasib malang disebabkan oleh kamu. Jadi ini antara benda-benda yang perlu yang para dai perlu bersedia dengan alasan-alasan yang beginilah. Okay, kita pergi pada rangkap yang berikutnya. La illam tak tahu, mana nak suruh berhenti juga. Kalau tak berhenti akan dikenakan siksaan secara fizikal. La narjumannakum, pasti sungguh kami akan rejam kamu. La illam tantahila, sungguh in jika lam tidak atau tidak pernah tantahu kamu berhenti, la narjumannakum, la sungguh, narjumanna ni ada dua kali sungguh ni, confirm kami akan rejam kamu, pasti sungguh kami akan rejam kamu. Wala yamassannakum, dan pasti sungguh kami akan menimpakan ke atas kamu, kami akan bagi kamu merasa minna daripada kami azabun alim. Azab ni yang saya kata tadi. Yang ini yang saya maksudkan sebagai ada kemungkinan teknik yang digunakan untuk menghentikan para rasul tersebut ialah dengan teknik menggunakan sihir yang tidak dilihat. Ini common bagi bukan orang Melayu je, orang Arab pun kan ada juga. Orang Arab punya sihir pun orang Arab pun guna sihir juga. Kalau bukan di Mekah, di Madinah pun Arab di tempat lain, tapi mereka gunakan sihir, tuan-tuan. Kan Mesir terkenal dengan sihir dia daripada dulu kan. Kalau Afrika lagi teruk sihir dia, tuan-tuan. Jadi ini jangan kata orang Melayu je, bukan orang Melayu je, orang Cina, orang Filipin, orang mana-mana pun sihir ni memang selalu juga jadi alternatif kepada dia orang. Dan ni dalam konteks saya ni seolah-olah rangkap yang terakhir itu menceritakan kalau kamu tak berhenti juga pasti kami akan merasakan kamu azab yang pedih. Ada kemungkinan besar wallahualam azab yang dimasukkan oleh orang kampung tu bukan secara fizikal, sebaliknya secara halus. Yang pertama tu kan kami akan rejam kamu tu secara fizikal. Yang kemudian yang terakhir tu kami akan bagi kamu rasa azab yang pedih. Jadi pada saya lah mungkin wallahualam itu azab yang dimaksudkan tu ialah azab secara halus pula, sebab yang mula-mula tu rangkap yang kedua tu secara fizikal kan. Okey. Tuan-tuan cukup kita bahas tentang teknikal ayat ni tuan-tuan. Sebabnya hari ni kita boleh bermewah-mewah dengan perkataan dekat sini. Kita pergi rangkap yang pertama dulu. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu, mereka telah berkata. Baik, tuan-tuan tahu kan inilah kalimat fa'il. Dan ini merupakan fa'il madhi sebab ada telah. Kalau nak jadi fa'il wajib kena ada ganti nama diri, dan ada mereka kat sini ustaz ganti nama dirinya, dan bila saya nampak telah terus saya tahu ustaz ini ialah fa'il dan ini ialah fa'il madhi ataupun past tense sebab ada telah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa saja kalimat fa'il, ingat tak apa yang pernah saya jelaskan, tuan-tuan kena cari 3 maklumat. Ni kalau tuan-tuan pergi, kalau tuan-tuan dah download, ni peringkat kedua. Peringkat kedua ni merupakan diagram yang kedua, tuan-tuan. Merupakan diagram yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan pergi dekat kolom, dia isim fa'il haraf juga. Ni isim, ni fa'il, ni haraf. Jadi qalu tu kan tadi fa'il kan. Jadi tuan-tuan kena tengok apa ganti nama diri dekat dalam tu, kemudian ganti nama diri tu rujuk pada siapa, dan tengok kalau ada maf'ulun bih ataupun tidak. Kalimah qalu sebenarnya tuan-tuan memang tak ada maf'ulun bih. Qalu maknanya dia berkata, qala dia berkata, qalu mereka telah berkata. Kalau qala tadi apa? Dia telah berkata. Kalau perkataan berkata dia tak ada maf'ulun bih. Dia memang tak ada maf'ulun bih. Kalau dia mengata atau mengumpat, betul ada orang yang kena umpat atau ada orang yang kena kata mengata. Tapi kalau dia telah berkata, tu tak. Kalimah berkata ni dia tak ada maf'ul bih biasanya. Okey, sekarang ni kita buat apa yang telah disusun. Cari apa ganti nama diri, dan ganti nama diri itu rujuk kepada siapa. Okey, soalan pertama soalan teknikal. Qalu, mereka ni fa'il madhi, apakah ganti nama diri dekat dalam ni? Ganti nama diri mereka, ustaz, nampak? Tuan-tuan tak payah hafal 14 sebutan untuk qalu ni, ya. Terus tuan-tuan tahu ganti nama diri dekat dalam qalu ialah mereka. Tuan-tuan faham tak apa maksud 14 sebutan ni, tuan-tuan?
dia semua fi'il madhi dan fi'il mudhari' dia ada 14 sebutan tau. Qala, qalu, qalat, qalata, qalna. Dia telah berkata, aku telah berkata, engkau telah berkata, mereka telah berkata, kami telah berkata, mereka telah berkata. Jadi kalau dalam sistem lama tuan-tuan kena hafal lah 14 sebutan tu supaya tuan-tuan tahu apa ganti nama diri dalam kalimat fi'il tersebut. Tapi dalam sistem Al-Furqan tak payah. Tuan-tuan tengok terjemahan ya. Tuan-tuan tengok terjemahan, tuan-tuan terus tahu, Ustaz, saya tak payah nak hafal 14 sebutan tu. Saya tengok aja terjemahan Ustaz, saya terus tahu apa ganti nama diri dekat dalam ni. Mereka lah. Faham tak? Okey, sekarang ni yang kedua. Tengok, tadi cari apa ganti nama diri kan. Yang kedua tengok dia rujuk pada siapa. Yang ketiga tengok atau maf'ulun bih ada pun ataupun tidak. Ni memang tak ada maf'ulun bih. Okey, kita dah tahu Ustaz, ganti nama diri dekat dalam tu ialah mereka, dan mereka itu rujuk pada siapa. Cuba kita tengok. Mereka telah berkata, sesungguhnya kami telah bernasib malang disebabkan oleh kamu, wahai para rasul, wahai utusan. So, siapa yang telah berkata ni tuan-tuan? Automatik tuan-tuan tahu yang telah berkata ialah orang kampung tersebut atau orang dalam negeri tersebut. Betul kan? Okey, maf'ulun bih tak ada. Okey, settle. Okey, inna tuan-tuan, dia ada dua kalimat. Yang pertama ialah inna, yang kedua na. Asalnya innana kan? So, kalimat yang pertama inna maksudnya ialah sesungguhnya. Ini merupakan kalimat haraf. Sesungguhnya. Okey, kalau haraf apa Ustaz? Tuan-tuan pergi dekat diagram yang kedua ni juga. Pergilah dekat haraf. Tadi kan kita sibuk dengan fi'il. Dan inna tu merupakan kalimat haraf, kalimat sendi. So kita kena tahu apa gelaran dia dan fungsi dia. So inna kan, cuba cari. Inna ni ada dekat mana? So inna merupakan haraf penegasan Ustaz. Ni ada kat sini nampak. Haraf penegasan. Sesungguhnya, semestinya. Dia tuan-tuan, kalimat-kalimat yang ada menggunakan haraf penegasan dengan tidak menggunakan haraf penegasan ni dia ada beza tau. Beza dia makna sama, orang boleh faham apa yang dikendaki tu, tapi masalahnya bila ada penegasan ataupun penekanan tu, beza dia mana? Beza dia tentang kesungguhan kepada orang yang bercakap tu. So kalau dalam konteks Al-Quran, kata-kata tu datang dari Allah kan. Tengok Allah Ta'ala nak suruh kau perhati dulu ni bila ada inna tu. Sesungguhnya. Contohnya apa tau? Contohnya macam saya kata, dulu saya seorang komando. Tuan-tuan nak percaya? Percayalah, tak nak percaya sudah. Tapi kalau saya kata sesungguhnya dulu, kata penekanan, sesungguhnya dulu saya, dengan muka, itu semua taukid tuan-tuan. Dengan muka, dengan penekanan suara, dengan perkataan yang saya tambah, itu semua kita panggil penegasan. Nampak tak? So inna ini adalah salah satu daripada teknik penegasan yang digunakan oleh Allah dalam bentuk perkataan sesungguhnya. Macam tu Jadi kalau yang kata tu ialah orang kampung tersebut, dia nak tunjukkan penegasan dekat dalam tu. Sesungguhnya inna tatayam, sesungguhnya kami ini, sesungguhnya kami ni, itu kalau dalam bahasa yang kita boleh sebut. Tapi cuba yang orang kampung tu cakap macam mana dulu. Sungguh tahu tak kami, macam itulah. Itu semua teknik penegasan, tapi dalam bentuk percakapan ataupun tone suara. Tapi dalam konteks Al-Quran, mana ada suara kan? Kita cuma suara tu datang dari kita. Dan Allah suruh sedapkan bunyi dia. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita sebut ayat itu seperti mana tonasi perkataan itu, orang kampung tu, kita takkan kata inna tatayyarna bikum la illam tantahu. Ingat tak? Kalau tuan-tuan dulu baca Yasin, Pak Imam yang kat depan tu baca bukan main sedap kan? Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu. Apa ni dia punya lenggok, padahal sebenarnya ayat tu bukan macam tu. La illam tantahu lam narjumanakum sebenarnya. Betul ke tidak tuan-tuan? Tak Ustaz, saya tak setuju. Tak setuju tak apalah tuan-tuan. Itu ikut pandangan saya lah. Sebab tengok marah kan, tengah marah. Berhenti, kau tak berhenti aku rejam. Ada orang kata itu. Berhentilah, kalau tak berhenti saya rejam awak dengan batu. Mana ada orang cakap macam tu? Tapi Quran tidak. Sebab tu beza tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak kalau kita pergi Mekah ke apa kan ustaz atau apa tu syekh yang baca tu kadang-kadang dia menangis. Dia sebenarnya kalau tuan-tuan tahu bahasa Arab, dia tonasi bila cerita ayat tentang azab, tonasi masa cerita tone dia tu, tone apa tu lenggokkan dia beza tau. Kalau cerita azab, cerita pasal syurga, pasal neraka, dia beza dia punya tonasi. Kalau cerita pasal syurga tu sedap dia bunyi dia. Ya, macam mana ayat syurga sekejap
apa tu, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun. Bila cerita pasal syurga tu sedap ya, tapi bila cerita pasal azab tu tonasi dia lain. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinfil 'azim. Bila cerita pasal azab tu, sebab tu orang yang baca dan orang yang kat belakang kalau dia faham dia boleh hayati ayat tu. Tapi kita orang Malaysia kebanyakannya okeylah kita seronok kita dengar, dan bila imam tu sedih, vibe sedih tu datang pada kita. Tak apa tuan-tuan, walaupun kita tak faham, balik kita belajar. Itu sebenarnya bagus apa tahu. Barulah tuan-tuan ada keinginan balik Malaysia ni, aku mesti nak belajar faham Quran. Ni dulu-dulu lah kan, masa kita boleh pergi Mekah kan. Apa ni, aku balik Malaysia ni mesti aku nak belajar bagi faham Quran supaya aku pun boleh hayati ayat tu macam mana Pak Imam. Itu kebaikan dia banyak juga kan. Kadang ada ustaz-ustaz tu dia lebih kepada nak mengutuk-ngutuk orang Malaysia je kan. Orang nangis, kita pun nangis, tapi kita tak faham dia. Janganlah cakap macam tu. Jangan cakap macam tu, tak boleh cakap macam tu. Walau macam mana pun, saya nak kata, itu sebenarnya satu motivasi kepada orang Melayu. Balik nanti belajarlah. Saya ada seorang sahabat tu, dia balik, dia orang terkenal lah. Dia balik ke ustaz, aku ni ustaz, masa aku pergi Mekah lu, aku tengok orang sebelah tu menangis ustaz. Dia kata, lepas tu aku baca Quran tau, orang sebelah tu dengar je, lepas tu dia cakap Arab dengan aku. Kalau saya sebut nama tuan-tuan mesti kenal. Apa ni, dia pernah lah mengaji dengan kita, belajar bahasa Arab kita kan. Lepas tu bila aku balik ustaz, aku terus jumpa kau ustaz. Dia kata, kebetulan aku kenal kau, aku balik dari Mekah tu, memang aku kata ni memang Allah hantar kau dekat aku lah, kata dia. So dia belajarlah bahasa Arab dengan saya. Apa ni, dia tonasi tu main peranan. Tengok kita cerita panjang-panjang, ayat tu pun kita pun dah terlepas tadi. So tuan-tuan, inna maknanya tadi kita bahaskan tentang haraf taukid sesungguhnya. Jadi dekat situ tadi, dekat ayat tadi digunakan haraf taukid. Sebentar ya. Inna sesungguhnya kami tatayyarna. Okey, ada dua perkataan. Inna sesungguhnya, ini haraf penegasan ataupun taukid kita panggil. Kemudian na maknanya kami. Ini merupakan kalimat isim tuan-tuan, dan dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi dia. Gelaran dia apa? Gelarannya ialah isim ganti nama diri. Isim ganti nama diri. Ganti nama diri itu rujuk pada siapa? Dan kalau hal yang berkaitan dengan rujuk pada siapa, yang ini bukan hal yang berkaitan dengan teknikal. Ini ialah berkaitan dengan kefahaman. Kalau tuan-tuan teknikal terror macam mana pun, tuan-tuan kena tahu bila saya tanya ni rujuk pada siapa, tuan-tuan tak boleh jawab kalau tuan-tuan tak baca ayat ni dan tak faham. Jadi sekarang ni kalau saya tanya, ini rujuk pada siapa? So jawapannya ustaz, sesungguhnya kami bernasib malang disebabkan oleh kamu. Sesungguhnya kami bernasib malang disebabkan oleh kamu. Kami ni rujuk pada siapa dalam konteks saya ni? Kami ni tentulah rujuk kepada orang kampung tersebut. Betul kan? Ni orang yang sama, ni pun orang yang sama. Ya. Okey, tatayyarna, kami telah bernasib malang. Ni sekali lagi kita jumpa kalimat fa'il. Nampak? Ada kami, ada telah. So bila ada telah, secara automatik tuan-tuan tahu ini merupakan kalimat fa'il. Ini merupakan fi'il madhi. Fi'il ada berapa ustaz? Ustaz daripada tadi sibuk fi'il madhi ni. Kalau tuan-tuan download lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belum download ni peringkat 1 ini diagram yang pertama sekali. Kalau tuan-tuan nak beli yang dah siap ni, kalau tuan-tuan nak beli ustaz, saya malas lah ustaz. Ustaz ni mengada-ngada lah suruh kita orang download. Kalau tuan-tuan nak beli dan sanggup bayar, yang ni kita punya kamus Al-Furqan. Kalau nak download free saja. Kalau tuan-tuan malas nak print, tuan-tuan kata ustaz saya nak menalah ni. Saya nak ni dia punya apa tu? Dia punya diagram yang ada dekat dalam tu semua ada kat sini Tapi kalau tuan-tuan nak download free, download secara percuma, download. Nanti tuan-tuan boleh print, nanti tuan-tuan boleh guna dalam pengajian kita. So kami tu tuan-tuan, nanti saya bawa balik Kami tu dia merupakan kalimat isim. Dia ada dekat sini sabar. Okey, fa'il tadi kan tatayyarna. Tatayyarna tu fi'il, so fi'il ada 3 jenis, fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. Ganti nama diri dekat dalam tatayyarna tu ialah nahnu, dekat sini kami. Macam mana saya nak dapat kami ni ustaz? Kalau tuan-tuan belajar dalam sistem Al-Furqan, kita akan jelaskan
Jantina untuk kalimat tatayarna tu ialah muzakkar. Kenapa muzakkar? Sebab tak ada ta marbutah ataupun fi. Jumlah dia jamak, kami. Kami plural lah kan, jamak kami. Kalau aku baru seorang kami ganti nama diri ke berapa ustaz? Kami ganti nama diri pertama. Ganti nama diri kedua kamu, ganti nama diri ketiga mereka. So dia ialah first person, ganti nama diri pertama. Jadi terus pergi kepada diagram yang ketiga ni, pergi dekat ganti nama diri pertama. Sebab so tuan-tuan kata tadi, kami tu seorang ke ramai? Kami tu ramai ustaz. So ganti nama diri dekat dalam tu ialah nahnu. Kalau aku telah bernasib malang, ana. Tapi kalau kami telah bernasib malang, nahnu lah, kami lah. Nahnu tu maknanya kami. Ya, balik ke ayat kita tuan-tuan. So tuan-tuan jumpa tadi tatayarna kan. Okey, so ustaz ni ialah fi'il madhi. So jantina dekat dalam ni ialah kami. Kami rujuk pada siapa? Kami masih lagi merujuk kepada orang yang sama, iaitu orang-orang kampung. Ada atau tidak maf'ulun bih? Maf'ulun bih tak ada. Okey, bikum. Bi maknanya bagi atau untuk, ni merupakan kalimat haraf, dia merupakan haraf jar. Apa dia haraf jar? Ini kita tak payah sentuh lah benda ni, selalu kita sentuh kan. Nanti kita jumpa lain kali kita sentuh tuan-tuan. Hari ni ada banyak benda lain yang kita nak bahas Kum maknanya kamu, ini juga merupakan kalimat isim. Ni sama macam na tadi tuan. Ini isim ganti nama diri. Cuma na maknanya kami, kum maknanya kamu. So kum maknanya kamu. Jadi dalam konteks saat ini tuan-tuan, kita kena cari. Dia memang kalimat isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri. Jadi kita kena tahu, dia jadi ganti nama diri kepada siapa tuan-tuan? Dia jadi ganti nama diri kepada siapa? Cuba tuan-tuan jawab. Jawab tuan-tuan. Mereka telah berkata, orang-orang kampung tu telah berkata, sesungguhnya kami ni telah bernasib malang disebabkan oleh kamu. Disebabkan oleh kamu. Kamu ni rujuk pada siapa dalam konteks ayat ni masa turun? Cuba tuan-tuan pergi dekat komen. Siapa kamu ni siapa? Siapa tuan? Kamu ni rujuk pada para rasul yang datang di kampung tersebut, yang 3 orang tu. Betul tak? Disebabkan oleh kamulah para utusan menyebabkan kami ni bernasib malang. Tu kata orang kampung. Okey tuan kita pergi pada rangkap yang kedua. La illam tantahu lanarjumannakum. La kalimat pertama, in jika. La tu sungguh. Ini juga merupakan kalimat haraf. Ini juga merupakan haraf taukid. Dia pun ada dekat sini tuan-tuan Kalau tuan-tuan pergi dekat diagram peringkat yang kedua, di dekat haraf, dia ada juga haraf taukid penegasan ni. Kan la atau li tak kira So kalau makna dia sungguh, maka tuan-tuan tahulah itu merupakan kalimat haraf, dia termasuk dalam kelompok haraf penegasan. Dia termasuk dalam kelompok haraf penegasan la. Okay, in ni maknanya jika. Dia termasuk dalam kelompok haraf juga. Dia ini merupakan haraf syarat. Haraf syarat. Syarat mana apa? Syarat ni macam ni tuan In maknanya jika kan. Okey, ni saya nak jelaskan tentang syarat Okey, syarat ni tuan-tuan, dia merupakan syarat untuk sesuatu akibat itu terjadi. Itu kita panggil syarat. Contohnya macam ni tau. Haraf syarat ni macam jika, sekiranya, kalau, itu semua haraf syarat. Jika engkau makan, syarat dia, nescaya engkau kenyang. Nescaya tu ialah haraf jawab kepada syarat tu. Untuk dapat jawapan kenyang tu, engkau mesti kena makan dulu. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Kalau engkau makan, nescaya engkau kenyang. Sama juga kan? Sekiranya engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jadi sekiranya, kalau, ataupun jika, tiga-tiga tu kita consider dia sebagai haraf syarat. Jadi setiap kali adanya syarat, tuan-tuan kena cari dalam ayat tu, mana jawab dia Ustaz? Jika engkau lari, nescaya mereka kejar. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jika engkau Jika engkau masuk, nescaya mereka gembira. Jika cikgu datang, nescaya murid secap. Dia mesti ada syarat, dia wajib kena ada jawab dia. Tapi kadang-kadang ada juga kes yang jawab tu tidak disebut, tapi kita boleh faham sendiri dalam ayat Quran. Itu kalau dalam bahasa Melayu pun ada juga. Contohnya macam, Contohnya macam mak. Dia tak cakap jawab tau, dia cakap syarat dia. Contohnya macam, kalau kau gagal, cukup lah. Kan anak-anak pesa, main-main, tak nak belajar, mak suruh belajar tak nak, tiba mak dia kata, oh abang tak nak belajar Kalau abang gagal ni cukup. Jadi jawapan tu anak terjawab sendirilah, tak kena cubit, tak kena rotan, tak kena apa-apa sajalah tu jawapan Jadi kadang-kadang dalam Quran pun ada kes sama tuan-tuan. Disebutkan demi syarat je, jawab tu tak sebut. Jadi saya pernah jumpa, kita mengajar dah ada beberapa kali saya jumpa So yang penting ada, cuma dia tak sebut bila kita tanya apa dia, kita boleh jawablah, carilah apa yang sesuai dengan situasi tu kan. Okey, so dalam konteks ini saya nak tanya tuan-tuan, mana jawab dia?
jika engkau tak berhenti, itu syarat dia. Jawab di mana? Pasti kami akan rejam kamu. Syarat dia, jika engkau tak berhenti, itu syarat dia. Jika tak berhenti, itu syarat dia. Kalau tak berhenti, dapat apa? Kalau buat juga, pasti kami rejam kamu. Itu dia punya jawab dia. Itu kita panggil syarat dan jawab. So, ini merupakan haraf syarat. So, mana jawab dia, Ustaz? La ni ialah haraf jawab dia. Nanti kejap lagi kita jumpa. Okay, lam ni merupakan kalimat haraf. Dia ni merupakan haraf nafi. Tidak. Tan tahu, kamu berhenti. Ini merupakan kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Sebab apa? Tak ada telah, Ustaz. Mana Ustaz tahu ni fi'il? Setiap fi'il mesti kena ada ganti nama diri dalam terjemahan dia. Kamu berhenti, aku berhenti, engkau berhenti, dia berhenti. Tadi kita jumpa apa? Kata, ni kan tatayana, kami nasib. Ada kami kan ni. Kami bernasib malang, kau bernasib malang, dia bernasib. Mesti kena ada ganti nama diri. So kat sini pun ada ganti nama diri, kita automatik tahu ini merupakan kalimat fa'il, tapi tak ada telah kan. Kalau tak ada telah, dia merupakan fa'il mudhari' lah, present tense. So kalau jumpa fa'il, sama saja kaedah dia. Tengok ganti nama dirinya apa, dan ganti nama diri itu rujuk kepada siapa dalam konteks saya ini, dan ada atau tidak maf'ulun bih, tuan-tuan. So tuan-tuan, okay, soalan pertama, apa ganti nama diri dalam fi'il tan tahu? Okay, Ustaz, tak payah tanya, kami baca bawah ni terus kami tahu kamu. Okay, dalam konteks saya ini soalan kedua, kamu rujuk pada siapa? Jika kamu tidak berhenti, kami rejam kamu. Jika kamu tidak berhenti. Kamu siapa, tuan-tuan? Tentulah kamu dirujuk kepada para rasul tersebut. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Okay, lanar jumannakum. La ni benar-benar atau pasti ataupun sungguh. Ini merupakan kalimat haraf penegasan. Lanar juma ni kami rejam. Ini juga merupakan kalimat fi'il. Fi'il apa, tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Sebab kami rejam. Tak ada telah kan. Kalau kami telah rejam, fi'il madhi ni kami rejam saja. So dia fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni apa? Kami, Ustaz. Ni ada tulis. Kami rujuk pada siapa? Kami rejam kamu. Kami rujuk kepada orang kampung. Habis. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya ada, Ustaz. Ni yang saya nak sebut mula-mula tadi. Mana dia maf'ulun bih? Maf'ulun bih dia kum. Dalam kaedah Al-Furqan ataupun mana-mana kaedah pun, sama ada disebut atau tidak, kalau ada ganti nama diri, dia melekat dengan kalimat perbuatan, tuan-tuan. Secara automatik, ganti nama diri itulah yang menjadi yang kena buat ataupun maf'ulun bih. Apa maksud dia? Maksud dia gini, tuan-tuan. Aku melihatnya. Yang kena lihat siapa? Nya lah. Nya tu rujuk pada siapa? Tu cerita lain lah. Tapi aku melihatnya. Nya tu lah yang kena lihat. Aku melihatmu tu yang kena lihat. Mereka memakannya tu yang kena makan. Mereka melihatku atau mereka memarahinya. Jadi nya ku yang melekat dengan kalimat mereka memarahi, mereka makan, aku tunjuk. Itu semua adalah merupakan ganti nama diri itu dia menjadi maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni yang kena buat. Kalau perbuatannya makan, yang kena makan. Kalau perbuatannya dia melihat, yang kena lihat. Kalau perbuatannya dia pukul, yang kena pukul. Itu maksud dia maf'ulun bih. So kaedahnya, kalau ada ganti nama diri, dia melekat selepas kalimat perbuatan macam ni, secara automatik dia menjadi maf'ulun bih. So soalannya, tuan-tuan dah tahu apa ganti nama diri rujuk pada siapa, dan ada atau tidak maf'ulun bih. Tiga-tiga tuan-tuan dah jawab. Okay. Narjuma. Okay. Na maknanya sungguh ataupun pasti ataupun confirm. Ini merupakan kalimat haraf taukid tadi. Kum kamu ni merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim ganti nama diri selain daripada dia menjadi maf'ulun bih tadi lain, tuan-tuan. So kum ni rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada kami akan rejam kamu ni rujuk kepada para rasul yang datang. Kemudian wala yamassannakum, ni sama macam kat sini, ada nun taukid dan ada kum. Wa dan ni kalimat haraf penyambung cerita, la haraf taukid penegasan, yamassa yamassa maknanya ia menimpa sungguh akan kamu. So ini merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il mudhari'. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia. Ya la yamassannakum minna azab. Azab tu yang merupakan dia punya yang akan menimpa kamu tu. So ia ni rujuk pada siapa, Ustaz? Ia ni rujuk pada azab. Mana azab ni? Okey, kamu akan merasakan azab tersebut. Fa'il mudhari' ganti nama diri dekat dalam ni ia rujuk kepada azab. Ada atau tidak maf'ulun bih? Sama macam tadi, ada, Ustaz. Ni. Mana awak tahu ni maf'ulun bih? Ikut kaedah Ustaz, kalau ada ganti nama diri melekat selepas kalimat perbuatan, tapi yang ni diselangi oleh nun taukid, tak apa. Nun taukid ni kita consider dia sebagai dia melekat dengan yamassanna. So kum ini merupakan maf'ulun bih. Ya tuan-tuan, untuk kalimah yamassa ini.
Kemudian nun ni nun taukid penegasan, kum isim ganti nama diri rujuk kepada para rasul tersebut. Minna ada 2 kalimat, min haraf iaitu haraf jar, na kami ini merupakan kalimat isim iaitu isim ganti nama diri, dia rujuk kepada orang kampung. Azabun alim ini merupakan kalimat isim, ni pun isim. Tanda isim ni mana? Tanda isim dia ada tanwin di hujung kalimat. Dua-dua ni sama. Kenapa dia bagi depan Ustaz? Nanti kita bahas pada peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga bercerita pasal baris, tuan-tuan. Kenapa bagi depan Ustaz? Kenapa bagi atas Ustaz? Kenapa bagi mati Ustaz? So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian dan ingat tuan-tuan ajak kawan join kelas kita supaya hari ni 50 orang, besok boleh jadi 100 insya-Allah. So siapa-siapa yang dah ajak kawan tu, kawan yang baru tu lah ajak. So kawan bolehlah bertambah 20% ke setiap hari. Semakin lama mudah-mudahan makin ramai lain dapat manfaat daripada program kita insya-Allah. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Apa lagi saya nak sebut? Tu je lah kot. Nanti kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.